Okay. Seperti saya kata dalam live tadi awal tadi kan, bahawa ada orang mencabar saya kan. Dia mencabar saya. Dia kata, kau tak faham. Kau dulu menuduh sebarang-barang. Dia kata, kau tuduh. Dia cabar saya debat 8 kali dekat TikTok. Dia kata, aku cabar kau debat 8 kali, tak berani nak menyahu. Dia kata, saya tak pernah dengar pun cabaran tersebut. Apa yang cabarannya kan? Dia tanya satu soalan. Saya nak tanya pasal 4.whatever billion tu, 4.2 billion ke apa, saya pun tak ingat. 600 billion. Yang kamu kata, saya kata, kamu kata masuk ke dalam akaun bersatu. Saya kata, are you sure saya cakap 600 billion dan 4.2 billion tu masuk dalam akaun bersatu? Dia diam. Saya ada video. Tak. Did I say, adakah saya kata dia masuk dalam akaun bersatu? Saya tanya. Dia jawab apa? Tak. There you go. Pernahkah saya cakap duit tu masuk dalam akaun bersatu? You know, I'm very careful with what I say. Saya sangat berhati-hati dengan apa yang saya cakap. Walaupun saya ni bercakap cepat, tapi saya akan berhati-hati dengan apa yang saya cakap. Kenyataan yang saya baca pada hari itu adalah seseorang yang bekas ahli bersatu. Bukan bekas. Ahli bersatu. Pimpinan bersatu. I think timbalan ke, ketua bahagian ke. Yang berkaitan dengan pimpinan tertinggi orang bersatu. Yang ditahan oleh SPRM berkaitan dengan menjadi orang tengah. Orang tengah. Kepada projek-projek sewaktu bersatu berkuasa menjadi kerajaan suatu ketika dahulu. Saya baca. Dan di dalam itu dinyatakan berapa persen, 10% ke berapa persen ke, saya tak ingat dah apa yang saya baca tu. Ada percentage. Tapi saya tak pernah kata duit itu masuk dalam akaun bersatu. Tapi kita boleh buat konklusi lah. Habis itu duit gimana? Masuk dalam poket dia sendiri. Ataupun ada hanky-panky yang berlaku dekat situ. So hari ini, bila dia panjanglah kita berdebat tadi sebagainya. So dia kata apa? Dia kata bersatu ini sebenarnya sudah didapati tidak bersalah. Dan saya tidak bersetuju mengatakan bersatu bersalah. Sudah bersalah. Pertama saya kata saya setuju. Kita tak kata bersatu sudah bersalah. Ataupun ahli dia bersalah menerima rasuah tu, kita tak katakan lagi. Because tidak ada perbicaraan, baru siasatan. Kita setuju. Tetapi dalam masa yang sama, dia confident kata bersatu sudah tidak bersalah. Sudah tidak bersalah. Bukan bersatu tidak bersalah. Kalau dia nak kata bersatu tidak bersalah, that's fine. Itu tidak menjadi masalah. Tapi dia kata sudah tidak bersalah. SPRM sudah melepaskan. Kalau saya silap, rakaman ada. Sudah melepaskan. Sebab itu dia pindah daripada Akta SPRM kepada AMLA. Kemudian saya persoalkan, Akta AMLA dengan Akta SPRM tu dia letak di bawah payung apa? Adakah payung sivil ataupun payung jenayah? Setuju atau tidak kalau saya kata, kalau didapati bersalah di bawah AMLA, itu adalah satu kesalahan jenayah. Dia kata setuju. Maka still masih lagi satu kesalahan jenayah. Tak kisahlah dia pindah daripada Akta SPRM pergi ke Akta Penal Code, pergi kepada SKMM, pergi kepada AMLA ke kepada BAFIA ke apa dan sebagainya. Itu semua adalah kesalahan jenayah. Apa akta yang disiasat itu tak penting. Tapi nak mengatakan bahawa sudah didapati seolah-olah SPRM dah habis konklusi dah tak ada siasatan, dah tutup dah kes tersebut, itu pun salah. Ini poin yang saya nak bawa. Kemudian dia pun berhujah. Saya kemudian kata, okey, dah tutup dah kes tersebut. Saya tanya soalan. Menariklah, saudara, saya kata. Menariklah. Saya kata menarik akaun. Saya baca satu page je. Bagaimana bersatu, saya tanya dia, bersatu ni ditubuh tahun bila? Tahun 2016. Sebenarnya 2017 rasminya lah diasaskan pada hujung 2016. Okey, 2017 dia sebut. Okey, 17 lah akaun dia mula. Okey, 17. 18 dia jadi kerajaan, 19 jadi kerajaan, 20 kerajaan, 21 kerajaan, 22 kerajaan, kemudian tumbang. Kalau kita tengok dalam tempoh 4 tahun ke 5 tahun tersebut, 2020 PKP tuan-tuan, akaun bersatu ada 148 juta pendapatan akaun bersatu pada tahun 2020 alone. Dan pada tahun 2021, minta maaf, saya betulkan 2021. 2020 108 juta. Dalam tempoh 2 tahun itu saja, bersatu ada pendapatan mendekati atau sekurang-kurangnya 250 juta dalam tempoh 2 tahun.
Bila saya argue, saya kata macam mana? Dia kata pertama tak, itu kumulatif. Bukan 147 juta sebenarnya pendapatan bersatu 2020, 100 juta, 108 juta. Kemudian dia ada balance duit 100 juta. Ini kalau dia tipu, ada rakaman. 100 juta tu dibawa ke tahun depan. Kemudian ada pertambahan 48 juta, 47 juta, jadilah 147 juta. Saya kata, kamu faham ke tidak nak baca income statement ni macam mana? Kamu faham baca account ni macam mana tak? Dalam income statement mana ada balance carry forward buy? Dalam income statement mana ada balance carry forward? Saya buktikan, dia kata, kau baca detail lah lain kali. Audit dah dibuat, baca detail. Okey, saya kata, betul, saya tak ada detail audit report. Minta maaf, saya tak ada. Saya baca muka depan saja. Muka pertama. Saya minta maaf lah, saya kata, betul, saya tak baca. Dia kata, tak apa, nanti saya akan hantar pada awak. Saya akan hantar, saya send pada awak. Okey? Saya kata, tak ada masalah. Silakan. Saya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Last, kawan saya, Aina, WhatsApp kat saya. Ini detail account. Dibuat oleh City Partners. Accountant Batauliah. Chartered Accountant. City Partners. Saya print. Mempunyai tanda tangan. Tanda tangan siapa tuan-tuan dan puan? Tanda tangan Muhyiddin Yassin. Kalau kita nak baca. Mana ini tanda tangan? Mana ini punya tanda tangan? Saya akan tunjuk. Jangan risau. Tan Sri Haji Muhyiddin bin Yassin dan Muhammad Saleh bin Bajuri sebagai bendahari. Okay, dekat TikTok saya tunjuk macam ni lah. Tuan-tuan akan nampak sekali nanti dekat skrin. Kejap lagi. Kenapa perkara ini penting, tuan-tuan? SPRM mempersoalkan duit 300 juta. Lebih kurang lah, more or less. About 300 million. Daripada mana datangnya duit tersebut. Kita bukan join parti politik ni semalam, tuan-tuan. Kemudian dia punya argument, dia kata, kan dulu orang bersatu ni daripada bekas UMNO. So tak mustahil lah. Saya gelak. Apa kau ingat masa dia keluar bersatu, dia bawa UMNO punya harta? Kemudian dia kata, tak mustahil jugalah. Dulu kan presiden dia Mahathir. Dia punya belit tu. Presiden dia Mahathir. Saya kata, yalah kalau presiden dia Mahathir itu 2019. Ini akaun 2020. Takkanlah akaun Mahathir tu masih ada kat situ. Kalaupun dia letakkan duit. Kalau tak ada pun. So interesting kalau sekiranya Bersatu boleh kemukakan akaun dia pada 2018, 2019. Ada yang persoalkan tadi. Kalau macam tu PKR pun kena bentangkan. Ini bukan soalan PKR, tuan-tuan. Korang yang berani sangat nak bentangkan. Konon-kononnya bersih kan. Best tu kan. Bersih dan stabil. Konon-kononnya kan. Alang-alang apa kata keluarkan audit 2018, 2019. Kita nak compare. 2018, 2019. Dia kerajaan bersama dengan siapa, tuan-tuan? Pakatan Harapan. 2020, 2021, siapa dia kerajaan? Dia kerajaan. Dan even UMNO pun jadi kerajaan, Ismail Sabri, dialah yang kontrol UMNO pada waktu itu. So nak kita bentangkan? Okey. Ni saya tunjuk pada tuan-tuan yang dekat muka buku ni kan. Okey. Yang Muhyiddin cakap hari ni. Okey, Muhyiddin cerita, Bersatu mohon batal pembekuan akaun, tiada duit bayar gaji. Bersatu akan menulis surat kepada SPRM bagi memohon pembatalan perintah pembekuan akaun banknya. Sekali lagi menafikan menerima wang daripada dana pakej rangsangan ekonomi. Dia kata Muhyiddin Yaffi. Yalah, tak ada orang mencuri kata dia mencuri. Aku bukan tuduh Muhyiddin Yassin mencuri. Ni nak bagi tahu. Kan penafian bare denial itu bukan amount kepada not guilty Seperti dia tahu, Muhyiddin Yassin berkata pembekuan itu akan menjejaskan operasi mereka. Bila dah buku akaun, kami sebagai petualang politik yang penting dah besar ni tidak ada duit untuk bayar gaji pentadbiran. Bukan saja untuk sebulan, sekarang ini mereka kata beku 3 bulan pun susah. Itu membawa kesan kepada kelicinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara, kata Presiden Bersatu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Bakir kata SPRM membekukan akaun bank Bersatu sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan berdasarkan Akta Pencegahan Penggobalan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Bagaimanapun Azam enggan mengulas lanjut. Pada awalnya ia didakwa berkaitan dengan siasatan terhadap dana ransangan kerajaan 92.5 bilion bagi membendung COVID. Bagaimanapun sumber SPRM yang enggan dikenali mendakwa pembukaan itu bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan lebih 300 juta daripada kontraktor yang mendapat projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Ada yang tanya saya tadi,
Isu dia apa Bang Is? Dia macam ni, kalau kontraktor tu dapat projek, katalah saya dapat projek, contoh, saya dapat projek, saya parti PKR, saya dapat projek daripada Anwar Ibrahim. Tapi duit itu, saya tak donate kepada keadilan, contoh. Saya donate kepada DAP. Berkemungkinan besar, itu tak ada isu. Itu tak ada masalah. Isunya, bila dia bagi pada saya, parti itu bagi pada saya, dia bagi pada saya, parti, menteri itu dalam parti itu bagi pada saya, bagi projek itu pada saya, duit itu saya gunakan untuk pilihan raya pada parti itu. Itu berkemungkinan akan menimbulkan masalah. Ada kemungkinan. Walaupun donation kepada parti itu bukan satu kesalahan. Tapi adakah kalau donation tu datang daripada projek yang mana menteri parti itu tawarkan, ada itu satu kesalahan? Itu suatu yang menarik untuk mahkamah bentangkan nanti. So kita tengok. Baik. Kita sekarang ni pergi kepada akaun tersebut. Baru kita boleh pergi kepada akaun. So tuan-tuan boleh nilai sendiri selepas ini. Ni saya buat sepintas lalu saja tuan-tuan. Yang mana ada dekat muka buku dan juga dekat YouTube saya ni. Saya buat sepintas lalu saja supaya tuan-tuan boleh nilai. Lepas ni saya akan buat secara, saya gunakan PowerPoint. Dalam PowerPoint tu lebih jelas lagi lah. Okay. Ini, so dia ditandatangani pada 6 hari bulan Oktober 2022. Tan Sri Mahidin Yassin dan juga dia punya bendahari. Okay, kita nampak juru audit dia adalah Tetuan City Partners Accountant Botoliah. Okay. Kemudian peribumi pengesahan. Okay, ni semua pengesahan lah. Kemudian dia chop sign apa semua. Okay. Ini dia punya detail-detail. Okay, ni nak buktikan lah bahawa akaun ni betul lah akaun bersatu. Melainkan tiba-tiba orang bersatu kata tak ada Iswadi. Itu akaun palsu tu. Audit palsu. Kami ada akaun sebenar. Maka serahkanlah kepada saya. Okey. Ini pendapatan dia. Okay.